A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Puan Siti Maria binti Mursidan, pengarah bahagian rawatan perubatan dan pemulihan AADK, barisan pengarah AADK Negeri, pengarah Puspen, seterusnya pegawai-pegawai AADK dan Jabatan Mufti, tuan-tuan dan puan-puan, klien-klien institusi dan klien-klien komuniti serta ahli keluarga, dan juga tidak lupa kepada hadirin hadirat yang berada di dewan ini mahupun yang mengikuti secara langsung melalui Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada pagi ini. Dan kita amat bertuah kerana bersama-sama kita pada pagi ini Sahibus Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Jadi tuan-tuan, slot kita pagi ini mungkin ringkas. Jadi saya akan bagi satu soalan kepada Sahibus Samahah, dan kita nak minta juga kalau boleh yang ada dalam ni standby 1-2 soalan untuk sama-sama kita mendengar, mendapat perkongsian pandangan daripada Sahibus Samahah Mufti. Baik, saya terus Datuk Mufti, boleh kita mula dulu. Untuk soalan pertama, bolehkah Sahibus Samahah terangkan bagaimana konsep kebahagiaan dalam sesebuah keluarga? Sebab kita di sini majoriti klien dan keluarga klien yang mana mereka ini membantu anak-anak mereka memberi semangat ke arah kepulihan daripada pengaruh dadah. Jadi bersilakan Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadhil Ustaz Fifuddin, pengurusi dan semua kepimpinan di sini. Dapat dengar saya dengan jelas tak? Ke berpecah suara? Jelas, ha? Saya nak tanya satu soalan sebelum saya jawab soalan ni. Bahagia ni duduk pada benda ke duduk dalam jiwa kita? Bahagia duduk dalam jiwa kita. Macam mana satu orang boleh bahagia? Apabila dia faham di mana keadaan dia. Betul tak? Saya berdiri boleh? Satu orang pelajar, dia duduk di rumah dia mungkin elok, ada bilik dia, ada mak ayah dia, ada apa, ada makan pagi-pagi mak masak untuk dia. Tapi dia tinggalkan rumah dia, dia pergi duduk di asrama. Asrama makan cara asrama lah, bilik pun kongsi dengan orang lain. Tapi dia sanggup pergi duduk di asrama tu. Bahkan dia pohon nak duduk di asrama tu. Dia sanggup makan masak ramai-ramai. Dia sanggup share bilik air. Kenapa dia sanggup? Padahal di rumah dia elok. Bahkan dia pohon lagi untuk masuk asrama. Kenapa? Sebab dia tahu bukan asrama tu. Dia tahu selepas daripada beberapa tahun dia duduk di situ, dia belajar, dia akan keluar dan dia akan lulus, dan kemudian dia akan dapat kehidupan yang lebih baik. Betul tak? Kita di dunia ini pun macam tu. Kalau kita tahu bahawasanya apa yang akan terjadi pada kita pada keadaan yang kita ada, kalau kita tahu apa yang kita duduk sekarang ni akan pergi ke tempat yang lebih baik, kita akan bahagia. Betul tak? Tapi kalau orang bubuh kat kita, ada katil, tak payah kerja, makan orang bagi, tak payah keluar pergi kerja, tapi bubuh dalam penjara.
Bahagia. Sebab kita tahu penghujungnya itu adalah tak ada penyudah, penderitaan. Apabila kita tahu penghujung kita ke mana, kita akan mudah memperolehi kebahagiaan. Saya nak cakap bahasa yang mudah lah untuk orang di sini. Untuk bahagia, yang pertama kita kena tahu cara yang kita dok buat sekarang ni, hidup kita ni bawa ke mana. Cara kita didik anak kita, cara isteri hidup dengan kita, cara suami yang kita ada, yang ini nak bawa kita ke syurga ke, nak bawa kita ke neraka. Kalau kita tahu akhirnya akan bawa kita ke syurga, dan jalan ke syurga itu akan menyebabkan Allah redha pada kita, kita akan bahagia. Dan kita akan melihat apabila kita betul niat kita, Allah akan campakkan kebahagiaan dalam dada kita. Saya nak sebut, pernah tak tengok artis yang popular, hebat, baca berita bunuh diri? Ada tak? Dah. Ada tak baca berita orang ternama hidup depression, tekanan? Baca tak? Mereka ada duit, mereka ada terkenal, ada nama. Pasal apa mereka tak boleh bahagia? Kerana bahagia bukan pada duit, bahagia pada jiwa. Sebab itu apabila kita disuruh berdoa, kita diajar untuk kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, bagikan pada kami isteri-isteri kami, zuriat keturunan kami, bukan banyak duit, qurrata a'yun, penyejuk mata. Bahagia anak kita, walaupun mungkin dia taklah hebat sangat belajar, tapi cakap bahasa dengan kita elok, tahu hormat kita, buat benda yang Allah suruh, tak buat benda yang Allah larang. Isteri kita mungkin tak hebat sangat, tapi dia taat kepada kita atau ikut kita. Suami kita pun biasa-biasa saja, tapi tak buat benda yang salah, buat benda yang cari rezeki yang halal. Itu adalah kebahagiaan lebih daripada orang duduk dalam rumah hebat tapi dipenuhi dengan yang haram. Betul tak? Maka apabila, kerana kita tahu apa yang kita buat ini nak pergi ke mana, kalau kita jelas kita nak pergi ke mana, kita akan bahagia. Macam kita nak pergi satu perjalanan jauh, walaupun terpaksa naik kereta api, kemudian naik kapal terbang, turun pula naik bas, kita usaha juga, sebab kita tahu hujung dia pergi ke mana. Tapi kalau orang kata, ni aku belanja hang, naik kapal terbang, makan belanja mewah, nak pergi mana? Aku nak bawa hampir penjara, kita tak bahagia. Betul tak? Maka kita untuk bahagia hendaklah mengetahui kesudahan perjalanan kita. Apabila kita tahu kesudahan perjalanan kita nak ke mana, kita jalan pergi ke arah itu, masa tu kita akan tengok Allah akan limpahkan bagi jalan yang kita ambil itu kebahagiaan yang kita tak sangka akan muncul dalam hidup kita. Kita kena jelas dulu, itulah maksud bahagia untuk keluarga kita. Kalau kita faham yang tu, dia tak payah buah nama Rahmah kah, Mawaddah kah, Asyah kah, saya kira kita akan bahagia. Kerana kita tahu tugas bapa, pastikan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Tu tugas bapa. Macam mana nak jaga tu? Ikut yang Tuhan suruh. Allah janji, kalau kita ikut apa yang dia suruh, dia campakkan kebahagiaan. Walaupun minum air sejuk, makan dengan nasi satu mata lauk, dia campak bahagia, kita bahagia. 10 hidangan di hadapan mata, dia campak derita, kita akan derita, resah. Itu jawapan saya secara ringkas untuk membolehkan saya jawab lagi soalan-soalan yang lain. Kerana masa kita terhad beberapa minit saja. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Sabah Mufti. Jadi part pertama tadi, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Furqan ayat 74. Doa untuk keluarga bahagia. Surah Al-Furqan ayat 74.
Baik, soalan seterusnya. Datuk, di antara punca masalah sosial di kalangan anak-anak muda ini, antara puncanya daripada keluarga, di mana berlaku pertelingkahan antara suami isteri, mak ayah, menyebabkan bergaduh, anak-anak tak nak duduk rumah, banyak bersama dengan kawan-kawan. Jadi macam mana kita nak memastikan anak-anak muda ini boleh dekat dengan keluarga mereka? Silakan, Tok. Okey, terima kasih. Saya berdiri ni baru saya senang nampak. Kan? Kita pernah jadi anak. Betul tak? Sebelum kita nak jadi bapa ni, kita jadi anak dulu kan. Masa kita jadi anak, kita suka kita dirundung oleh kesedihan, kita suka kita dibaluti dengan kebahagiaan. Tentu kita nak bahagia. Demikianlah anak kita. Inilah manusia. Tuhan jadikan dia apabila dia ada pada satu kedudukan dan dia ada tanggungan. Dia bukan saja tanggung kesalahan yang dia buat antara dia dengan Allah, dia juga tanggung kesalahan yang dia buat antara dia dengan manusia. Bila kita jadi bapa, kita jadi ibu, kita kena jaga semua ni. Kerana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu bertanggungjawab, kamu akan menjawab apa yang kamu berada di bawah tanggungjawab kamu. Kita mungkin nak bersembang dengan isteri kita, nak bertengkar, nak marah kat isteri kita. Sepatutnya pengendalian rumah tangga ni tak perlu, tuan-tuan. Orang lelaki dulu saya nak cerita. Tuan-tuan tak guna tengking isteri. Setiap hari tuan-tuan tengking, bukan berikan apa-apa kesan. Lama-lama dia dah biasa lah. Dan ia juga akan merendahkan diri kita pada mata isteri kita. Kita suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pengurus kepada wanita. Pengurus ni dia tak payah tengking. Dia bagi mata saja, isteri dia tahu dia tak suka. Kalau hari ada dia angkat suara, artinya isteri dia tahu itu kesalahan dah cukup besar. Kita kena bina nilai dalam diri kita. Dan kehormatan ini bukan hang kena hormat aku. Tak. Kita kena bertindak sebagai orang hormat kita. Bapa misalnya, kalau dia nak anak hormat dia, dia tak isap rokok depan anak umpamanya. Dah lah rokok tu tak kena. Anak sedut rokok, isteri sedut asap dia. Dia akan elokkan diri dia. Dia akan cakap dengan elok, dia akan dengar dengan elok, dia akan bersembang dengan elok dengan isteri dia. Pasal kita ni suami, Allah dah bagi dah. Wanita dia nak, bukan dia nak berkawan dia dengan suami dia yang lelaki, dia nak protection, dia nak pelindung. Sebab itulah bapa ni dia panggil wali. Wali tu bukan hak depa duk mengarut wali terbang apa tu, bukan. Wali tu maksud pelindung, the protector. Dia lindung anak perempuan dia, dia lindung anak-anak dia. Jadi dia kena ada nilai diri tu. Demikian ibu. Ibu sampai Nabi sebut 3 kali ibu, baru sekali bapa. Pasal apa? Pasal kasih sayang ibu. Sebab tu sebelum nak cakap ke anak-anak, mak bapak dulu. Kalau pun nak marah sangat kat isteri, senyap sat. Satgi masa bersembang dengan dia, bagi tahu dia. Dan orang yang gagal kontrol diri dia, tuan-tuan, orang lelaki ni, saya cakap orang lelaki, berapa orang lelaki ni, jadilah lelaki. Be a man. Jadi lelaki. Lelaki ni hebat, lelaki ni dia berjalan pun jalan lelaki. Wanita tengok pada lelaki itu, tengok pun terpesona kerana dia lelaki. Tapi kalau isteri kita tengok kita, mana suami hang ada situ, mana situ, aku segan nak tunjuk, memang out kita. Teruk punya lelaki. Betul tak? Maka jadi macam lelaki, kemaskan. Kita suka tengok isteri kita cantik ke tak cantik?
Kalau duduk berserabai dalam rumah, kita suka tengok. Demikian kita juga sentiasa elok dalam rumah kita. Pakai elok. Kalau kita pun perut terbrojol macam ni, pakai kain pelekat nak apa? Duduk pun tak sehingga kedudukan kita elok, berdiri kita elok, bercakap kita elok. Wanita sentiasa terpesona dengan kita, isteri kita terpesona dengan kita. Jadi lelaki, masa tu barulah kita cakap pun dia dengar. Kalau macam tu pun dia tak dengar, tak boleh simpan dah lah. Saya habaq cerita mufti kalau kita at that quality, macam tu punya bagus, kita nafkah kita bagi, didik pun dengan elok, cakap pun elok, dia duk tak kira juga, tak sesuai lah orang tak dengan kita. Isteri pun sama lah. Dia biasanya isteri ni bila mari majlis orang kan, dia bersiap bagi elok, pakai bagi lawa, betul tak? Duduk dalam rumah, bila nak keluar, bini aku kata tak jadilah rumah macam orang lain, betul tak? Dia pun nak kena bagi elok. Bila keadaan itu harmoni, cakap pun elok. Macam mana kita cakap dengan orang? Macam tu kita cakap di rumah kita. Mungkinlah kita melawak lebih kurang dengan isteri kita, taklah macam kita melawak dengan orang. Tapi dia sentiasa rasa suami yang baik ni. Tuan-tuan, semua ada anak ni. Cuba tanya anak kita suka kita ada di rumah ke dia suka kita tak ada di rumah? Kalau anak kita kata, "Pak aku tak ada," lega. Memang kita pak yang teruk. Tapi kalau bila kita tak ada, dia asyik tanya, apa nama, ayah mana? Abah mana? Baba mana? Anak cari, telefon, bila nak balik? Bila nak makan, tunggu kita. Kita bapa yang baik. Ibu juga demikian. Sebab itu kita kena wujudkan environment. Rumah kecil pun ada nilai kasih orang duduk. Rumah kalau besar pun, tapi diliputi dengan kesedihan, orang akan keluar. So nak cakap dengan anak-anak tak guna, kita kena cakap dengan mak bapak dia, kena selesaikan hal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Sahabat Samahah di atas penerangan berkaitan dengan peranan ayah dan ibu di dalam keluarga. Baik, saya buka kepada soalan jika ada. Alhamdulillah. Ada mic, sahabat, ada mic satu tak untuk kita punya klien? Tak ada? Bagi mic. Ni mic di sana. Tak apa. Bagi ambil mikrofon ni dulu nah. Assalamualaikum tuan. Tadi tuan kata orang yang bahagia terletak di jiwa bukannya pada harta. Jadi soalan saya, adakah orang yang bahagia, adakah Allah macam contoh Allah tetapkan bila kita sebelum kita lahir duduk dalam perut mak kita, Allah tetapkan rezeki apa semua. Adakah orang yang bahagia tu sepanjang-panjang dia akan bahagia, ataupun walaupun dia ikut apa yang Quran suruh, dia tetap tak bahagia? Terima kasih. Saya tak apa jelas surah, tapi saya boleh tangkap makna. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ada dua perkara. Satu, benda seronok. Seronok ni macam orang pergi tengok konsert tu. Seronok, lompat-lompat, balik-balik susah hati. Macam kita kan, seronok tengok drama, seronok. Lepas pada tu habis. Bahagia sesuatu yang duduk di jiwa kita. Kita pergi mana pun kita bahagia. Sebab bahagia sesuatu yang jelas. Kerana kita faham satu benda, kita bahagia. Kita suka dengan isteri kita. Setengah orang dia kahwin, kita tegur dia, pasal apa pilih isteri gemuk sangat? Dia takut bahagia dengan dia. Betul tak? Ada orang tengok suami dia bahagia kerana dia tahu kenapa dia suka. Kan? Mungkin dia pergi tengok hak comel, tapi bukan dia boleh seronok. Saya buat contoh kasar, mungkin dia duduk dengan perempuan mana yang dia seronok, tapi dia tak bahagia. Yang bahagia dengan isteri je.
Apabila jiwa kita bahagia, nak dapat jiwa yang bahagia tentu pemikiran kita jelas. Betul tak? Bila pemikiran kita jelas, tak ada orang yang bahagia duduk, tidur, makan harta benda orang, dia bahagia, dia tak bahagia. Apabila kita menunaikan tanggungjawab kita, kita bahagia. Orang yang tak solat, dia tak bahagia. Mungkin dia lega, orang lain bangkit subuh, dia boleh tidur lagi, tapi dia tak bahagia, jiwa dia resah. Orang yang tak keluar mencari rezeki, dia tak bahagia kerana tak menunaikan tanggungjawab. Walaupun kita tengok dia kata aku lega, biar makan minta kat orang, dia tak bahagia. Dia akan hina-dina diri dia. Allah campakkan setiap benda yang salah, Allah campakkan dalam diri satu orang, dia tak bahagia. Cumanya sebagian manusia, oleh kerana banyak sangat benda dahsyat dalam diri dia yang teruk, sehingga dia pun tak perasan. Macam orang yang berlumuran dengan kotor, dia pun tak tahu kata dia kotor. Tapi kalau orang tu bersih, pakai baju bersih, sikit dia kena kotor, dia akan perasan. Orang yang solat, terlewat waktu solat, dia dah sedih, tak semayang lagi ni. Orang yang tak solat, dah berbulan tak solat, dia tak rasa apa. Tapi dia rasa dia bahagia, dia tidak bahagia. Dia resah, dia tak tahu apa yang tak cukup dalam diri dia. Dia tercari sesuatu makna, dia tidak bertemu dalam diri dia. Dia pergi diri dia sendiri mencari apakah sebenarnya diri dia. Dia tak tahu nak meluahkan. Pergi ajak kawan makan, tidur lewat sampai tengah malam, pukul 1, 2, 3, 4 tak tidur lagi. Pergi sembang dengan orang, pergi ajak. Dia tak tahu aku ni cari apa lagi. Tapi kalau dia bahagia, sedikit yang dia buat yang baik, dia buat duduk dengan keluarga dia, dia tahu kerana dia ke mana arah yang dia pergi. Taati Allah Azza wa Jalla, salat, zikir, sebut Allah banyak-banyak. Sebab itu Allah sebut apa? Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai daripada menunaikan solat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, cari kurniaan Allah, ingat Allah banyak-banyak, semoga kamu berjaya. Saya bagi tahu diri saya dan tuan-tuan semua, cubalah macam-macam. Pergilah panjat gunung ke, terjun dalam air je. Bukan salah saya kata boleh buat aktiviti itu, tapi kalau tuan-tuan tak ingat Allah banyak-banyak, tuan-tuan akan rasa aku ni tak tahu benda apa lagi yang aku duk cari ni. Tapi kalau bila tuan-tuan ingat Allah banyak-banyak, bagaikan dia telah membuka segala hijab yang ada di hadapan mata, melihat kehidupan dan mengetahui kita sementara di sini akan berpindah pada kehidupan yang berikutnya. Buat yang terbaik di sini supaya ada yang terbaik di sana. Manusia semua salah, tak ada manusia tidak pendosa. Mufti ke, syekh besar ke, semua melakukan dosa. Hanya manusia tahu dengan tak tahu saja. Tapi orang yang ingat Allah, setiap kali dosa, astaghfirullah ya Allah, aku mohon. Setiap kali nak minum, aku syukur ya Allah kerana kau bagi aku makan dan minum. Bukan mesti alhamdulillah saya bersyukur. Ia duduk dalam dada. Setiap orang yang di dalam dadanya ada syukur pada Allah, yakni dia tak dapat gambarkan pada orang betapa dia terima kasih pada Allah, dia bahagia. Tapi orang yang tak tahu terima kasih pada Allah, pasal apa aku tengok dia tu kaya pada aku kerja teruk lagi, dia tak faham. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar saya pernah cerita, tuan-tuan, orang yang berada di rumah besar, kereta besar, belum tentu makan lebih enak daripada orang yang duduk naik basikal dan kerja berat. Enak, lazat, tidur nyenyak, itu Allah bahagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian makan harta, demikian juga. Ada orang rumah besar, harta besar, banyak. Bila kita sembang, masalah dia tidur tak boleh lena. Malam, ramai saya jumpa, resah. Ada orang tuan-tuan, rumah kecil, bantai pun buruk, dah berapa tahun tak salin, pantang tak kepala, lena. Betul tak? Ada orang kaya banyak, harta, bila ajak makan,
tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, makan tak lalu, nanti ada orang pantang, orang tolak, habis dia sapu. Tapi duit tak banyak, kena tunggu orang belanja pula, rezeki. Tapi dia usahalah yang dia punya, jangan duk harap makan orang saja. Rezeki Allah, betul tak? Makan sekali sekala tapi sedap, makan tiap-tiap hari tapi tak sedap. Allah membahagi-bahagikan kurniaannya kalangan kita, maka taulah kita bersyukur kan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Tak erti sebut dalam Arab, sebut dalam jiwa kita. Ya Allah, apa saja yang aku berpagi ataupun waktu petang, apa saja aku berpetang daripada nikmat-Mu, daripada siapa di kalangan hamba-Mu, faminka wahdaka la syarika lak, semuanya daripada Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau. Falakal hamdu wa lakas syukru, bagi Engkau adalah pujian, bagi Engkau adalah kesyukuran. Kalau ada tu dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan bahagia, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jelas soalan daripada klien kita. Jadi saya buka kepada ibu bapa yang ada soalan. Sementara Sahabus Samah ada ni tuan-tuan, ambil peluang untuk sama-sama kita bertanya kan. Sebab kita sekarang ni live secara langsung dan puspen-puspen lain pun melihat secara langsung pada pagi ini. Dan juga kita bukalah kepada soalan. Ada lagi soalan saya nak buka kepada tuan-tuan, sebab bukan senang nak berada satu majlis dengan mufti. Ada daripada wakil ibu bapa? Tak ada. Tak ada, saya bagi satu soalan kepada Sahabus Samah. Habis masa dah. Okey, habis masa dah. Jadi sekadar itulah perkongsian tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan, para klien dan ibu bapa, agensi Antidadah Kebangsaan memainkan peranan penting dalam membantu para klien dan masyarakat dalam memberi pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah, penguasaan keselamatan dan juga rawatan pemulihan kepada seluruh yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi tuan-tuan, diucapkan terima kasih kepada Sahabus Samah Mufti kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Apa yang disampaikan oleh Sahabus Samah mudah-mudahan dapat menjadikan manfaat untuk kita dan kita pegang betul-betul. Surah Al-Furqan ayat 70 berapa tadi? 74. Buka lepas ni hafal doa tu. Mudah-mudahan ajar anak-anak kita, suami isteri baca. Setiap lepas solat baca doa tersebut, insya-Allah Allah beri keberkatan, kebahagiaan kepada keluarga kita. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada Sahabus Samah. Saya serah semula kepada pengacara majlis.